Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Sebelum kita sambung kitab tu, kita baca doa sikit ni. Ta'ayuh hawalat tu dia, penghujung dia tu ada doa pada Imam Ghazali. Cuma saya baca hak Arab lah, tak payah terjemah lah. Sekali lalu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aminkanlah doa pada pengarang. Kata itu, telah aku tulis di dalam kertas ini apa-apa yang engkau kehendaki, maka sayugianya engkau mengamalkan dengan isinya. Jangan engkau lupa padanya daripada mengingati aku dalam doamu yang baik. Jadi Imam Ghazali suruh doakan dia. Pelik tu orang dulu kan. Dia ulama besar dah, minta doa kita. Jadi kita baca hak Arab ni lah doa ni. Tanpa amin kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min ni'mati tamamaha wa min ismati dawamaha wa min rahmati shumulaha min al-afiyati husulaha min al-aishi arghadaha min al-umuri as'adahu wa min al-ihsani atammahu wa min al-in'ami a'ammahu wa min al-fadli a'zabahu wa min al-lutfi aqrabahu. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma akhtim bis-sa'adati ajalana wa haqiq biz-ziyarati amalana wa aqrim bil-afiyati quduwana wa arsalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'lana wasbub sijala afwika ala zunubina wa munna alayna bil-islahi uyubina waj'al taqwa zadana fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'izna fid dunya min mujibatin nadamah yawmal qiyamah wa khaffif anna siqlal awzan warzuqna 'ishatal abrar waqfina wasrif anna syarral ashrar wa'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina ikhwanina wa akhawatina minan nar rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwali wa ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lahum Fatihah. Dan kita boleh beramal. Isi kandungan dia tu kita boleh beramal. Kita baru. Ini kitab Tanul Arifin, sebuah kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mana kitab ni dia lebih kepada kesufian lah. Maknanya lebih kepada
apa dikatakan, penyucian hati, nasihat-nasihat yang Imam Ghazali ambil daripada, rasanya daripada para ulama-ulama sufi. Kalau kita tengok tu dalam muka surat uh, uh, 86 tu, 86 lah. 86. Dia mula pada muka surat yang ke 63. Dia banyak menukilkan kalam-kalam ulama ahli tasawuf. Jadi cumanya pada bab yang pertama, kitab ni dia banyak pada bicara hadis. Hadis 40 tu, tapi tak semualah. Semua. Dia hanya pilih dalam 20 hadis tu, tak silap. Tapi kebanyakan hadis tu ada dalam hadis 40 Imam Nawawi. Jadi nak baca, kita baca lah hadis ni kan. Kalau langkah pun tak elok juga. Pasal dia ada tujuan disusun hadis 40 tu. Jadi ini karang oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Ghazali. Imam Ghazali dia datang 400 kurun keempat. Imam Ghazali kurun keempat. Imam Nawawi dia 6 kurun ke-6 mata hijrah. 6 mata hijrah. Lahirlah Imam Nawawi. Dan kedua-dua mereka ni merupakan mazhab, merupakan pemuka ataupun mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Imam Ghazali tu, kalau tak ada Imam Ghazali, kita tak akan fahamnya fiqh kita. Banyak orang ingat Imam Ghazali ni sufi. Imam Ghazali mufti. Zaman dia tu dilantik oleh pemerintah untuk memimpin sebuah madrasah Nizamiyah. Ingat di Baghdad. Kita usul fiqh dia besar tu. Mustasfa tu 2 jilid. Tebal. Banyak karang kita hitam. Akidah pun banyak. Kitab fiqh pun ada. Antara kitab fiqh itu meringkaskan kalam-kalam Imam Juwaini. Imam Juwaini ni Imam Haramain. Imam Haramain itu guru pada Imam Ghazali. Imam Haramain itu pula dia telah meringkaskan ataupun mensyarahkan kalam-kalam Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um sekarang disyarah berpuluh-puluh jilid. Kemudian diringkaskan oleh siapa? Imam Ghazali. Jasa dia kan. 4 buah kitab. Daripada kitab Imam Ghazali, saya tak ingat salah satu kitab dia diringkaskan lagi sampailah kepada Syarah Kabir, tersilap Imam Rafi'i. Tersilap saya lah. Kemudian ringkas lagi sampai kepada Imam Nawawi, disebut sebagai kitab Minhajul Talibin. Ngaji mazhab Syafi'i ni, kalau dia pakar lah, dia kena mengaji Minhaj dulu, Minhajul Talibin. Dia tak boleh Al-Um tu tak faham kan. Kalam-kalam dalam Al-Um ni tak semua boleh faham, melainkan mereka yang digelar Ashabul Wujud. Ashabul Wujud ni apa? Mereka yang berijtihad berdasarkan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Itu ashab. Ibu yang ini orang dia tak faham. Kenapa tak baca kitab Al-Um? Kitab induk lah baca. Ni apa baca kitab Imam bawah-bawah? Dia kata tak mengaji tu salah. Cakap apa kan? Orang jahil ni. Lebih-lebih kan merepek pula. Jahil. Jadi sampai kurun ke-6 tu Imam Nawawi lahir.
dan meringkaskan. Semua tu silsilah dia berjumpa dengan Imam Ghazali. Maka terbitlah daripada kitab Minhaj tu 4 buah syarahan kitab, antaranya Tuhfah dan Nihayah dan Mughni Muhtaj, kemudian kitab Mahalli. Syarah pada Minhajul Talibin Imam An-Nawawi. Kemudiannya banyaklah saya nak cerita ni. Pasal jasa dia besar, dia tak kahwin tuan. Dia mengaji sampai dia lupa nak nikah. Dulu macam tu mengaji. Kita fikir nak kawan, fikir nak kahwin. Masa sekarang ni mengaji nak kahwin lalu, tak tahan. Tadi tu, orang dulu orang tak kahwin. Imam Nawawi ni dikatakan setiap waktu, siang dan malam, pagi dan petang, tak ada benda lain melainkan dia ada kitab di tangan dia. Itu Imam Nawawi. Sajalah saya cerita peribadi dia sikit. Supaya kita kenal siapa Imam Nawawi ni, supaya kita dengar je. Sentiasa ada kitab. Baca. Kita handphone je. 24 jam handphone. Imam Nawawi. Yalah ustaz, zaman tu tak ada handphone, saya tak ada cakap macam tu. Jangan buat lebih kurang macam tu. Alah tu. Zaman dulu ada je benda-benda lalainya. Tak ada kan, ada. Tak ada. Lepas tu, kalau dia tidur pun, dia tidur, dia menyandar kat kitab. Itu Imam Nawawi. Dia kata 2 tahun aku tidur sanatai lam adhul janibi ilal ardi. Ini hak Arabnya. Sepanjang 2 tahun saya hidup, saya tak pernah tidur berbaring. Kalau kita tidur, tilam, itu yang subuh kelau tu, katil besar-besar. Tidur dekat lantai tak sihat, kesihatan pula. Ulama dulu mana tidur atas katil, tidur atas lantai. Mujahadah. Ya. 2 tahun dia tak pernah tidur baring. Kita berapa tahun tidur baring? Itu kalau dia tidur pun dia kata kalau ghalabah. Maknanya kalau terlalu mengantuk yang amat sangat, attaqiu, aku menyandar alal kutubi. Sandar kat kitab, tidur. Di kitab, sebab rumah dia penuh dengan kitab. Sandar kat kitab. Kita sandar kat bantal. Macam ni ni sedap ni. Ni kalau kat rumah ni saya tidur kan ni. Sofa macam ni sedap. Ni tahan je lah. Dia sandar kat kitab. Tidur macam tu. Lepas tu bila gerak sikit, dia jaga tu baca kitab. Sebab tu karangan dia banyak tu lah, beratus. Zaman dulu mana ada komputer je tak? Komputer tak ada. Google lagi lah tak ada. Mana ada? Subhanallah. Karang kitab tu pun pakai dakwah lah. Masa dia berkat, umur 42 je. Nak kata umur 1 tahun tak, 40 lebih. Zaman lah ni komputer ada, teknologi canggih. Mana kitab yang kita buat? Ada buku. Jadi itulah kehebatan. Kalau nak cerita karamat dia banyak tuan. Warak tu jangan sebutlah. Segi ibadat, segi amal. Tu orang dulu ni dia bukan ilmu je, ibadat pun dia kuat. Tu dia jadi. Zaman sekarang ni terbalik, ilmu je banyak tapi ibadat pula malas. Tu yang ulama tu jadi fasik sebab itulah. Walaupun dia ulama pun, tapi dia kata dia tak cakap macam mana. Ni akhir zaman lah, mana yang ada lah tuan. Nak jumpa orang yang betul-betul perfect mengajak kita tak ada lah. Seberangan lah, memang tak ada punya. Betul-betul tak ada salah. Bohong lah. Zaman dah rosak. Mana hak ada tu
Tumpu lah cakap macam mana. Tu. Ada satu riwayat mengatakan ada seorang datang ziarah Imam Nawawi. Datang-datang ziarah, kata tak ada tempat nak duduk. Kenapa tak ada tempat nak duduk? Penuh dengan kitab. Oh, rumah dia tu penuh. Penuh dengan. Lepas tu dia tak nikah. Tak ada masa lah nak fikir nikah-nikah ni. Tu. Bujang tu kelebihan dia tu. Boleh banyak, boleh buat kerja. Oh, dah nikah ni dia sibuk tang lain pula. Kan? Lepas tu Syed apa ni? Syekh Abu Fattah Abu Ghudah ada mengarang kitab Ulama Uzzab. Ulama-ulama yang bujang yang dia tak sempat kahwin. Di antara ulama yang tak kahwin juga, walaupun kita banyak kontra dengan dia, antara yang tak kahwin kan Ibnu Taimiyah. Ulama yang tokoh Salafi. Ibnu Taimiyah tak kahwin. Sibuk mengaji walaupun banyaklah pendapat dia tu bercanggah kita. Tapi dia tak dan nak nikah. Tak sempat. Sibuk belajar. Jadi bila orang tu mari, paksalah Imam Nawawi dia alih kitab dia. Alih. Duduk situ lah. Duduk situ. Sebab kitab dia banyak. Kitab banyak. Banyak mengarang, banyak ibadah. Saya nak cerita panjang tuan. Dalam ni berapa muka surat cerita pasal dia je. Seorang yang zuhud, qanaah. Lepas tu tak kahwin tu satulah. Lepas tu banyak belajar Quran, banyak guru-guru dia. Dikatakan dalam riwayat kalau dia pergi mengaji tu keluar pagi, balik malam. Atau Imam Nawawi keluar pagi, dia tak ada satu masa pun dia ghaflah, tak ada. Sibuk. Lepas tu saya ingat ada seorang ulama dulu, tapi saya lupa dah nama dia. Sampai satu tahap dia punya nak jaga masa dia ni tuan. Kalau dia masuk tandai, dia suruh anak murid dia baca kitab. Dalam tandai tak boleh bawa kitab, makruh. Ada dah kata haram, makruh. Dia suruh murid dia baca, baca, nak dengar. Ulama tu ulama. Ulama ni bukan main happy-happy dengan family. Ulama ni kau dia kena duduk seorang-seorang. Boy, dia ulama. Kalau tengok ustaz rajin berjalan, tak ulama tu, bohong lah. Ulama dia macam tu. Tapi yang kahwin pun ramai kat jadi ulama. Tapi dia ada masa dia. Dia duduk mutalaah seorang-seorang, masa dia. Ulama ni dia masa tu berharga. Kalau boleh beli kat pasar dia nak beli. Jadi makam dia ada dekat belah Syria lah, di Nawa tu kan. Tumbuh pokok. Sebab puak ISIS tu, Daesh, pergi bom lah. Makai mana kita jangan. Puak-puak rosak ni memang lah. Cakap apa tuan, khazanah Islam dia bom je. Tak kurang ajar. Kehidupan dia sedikit. Jadi kita banyak terhutang budi. Saya pun lastu ahlan lil qira'at hadza kitab. Saya bukan ahli untuk baca kitab ni kat tuan-tuan. Akan tetapi kita berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan adalah pembukaan. Saya khatam kitab ni dengan seorang ulama pada Syria, Syekh Abdul Hadi Kharsa. Khatam dalam 3-4 hari khatam kitab ni. Jadi saya ingat sesuai lah untuk orang awam belajar dan memahami asas-asas apa tu kata sufi, asas tasawuf. Tak tahulah bila nak khatam tu, tak tahu lah. Jadi kita cubalah. Mana yang kita boleh kita cubalah. Betul? Maka Imam, jangan kita lupa Imam Nawawi ni
Akidah dia adalah Asy'ariyah. Sifat 20. Akidah Asy'ariyah. Ibnu Hajar Asqalani Asy'ariyah. Kebanyakan ulama Islam ni semua Asy'ariyah tuan. Bukan ikut fahaman sana, semua Asy'ariyah. Sifat 20. Itu sebab dalam kitab-kitab dia pun banyak yang dia takwil. Dia ayat-ayat yang mutasyabihat dia takwil. Terutamanya apabila dikatakan Nabi naik ke langit. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Imam Nawawi komentar kata Nabi naik ke langit itu adalah tempat munajat. Tempat munajat. Bukan Tuhan tu kat langit. Tuhan tak tempat tuan. Tempat ni makhluk. Tuhan tak kat langit. Nabi yang kat langit. Imam Nawawi kata hadza, saya lupa kata, tapi dia kata mahallul munajat. Langit tu dekat Sidratul Muntaha last sekali tu tempat Nabi munajat dengan Tuhan. Adapun Tuhan tak bertempat. Nabi tengok macam mana? Tak tahu. Tengok Tuhan macam tengok gelas ni ke? Tak, Tuhan. Tengok, tapi tengok. Adakah Tuhan tu duduk cokor depan? Tak tahu. Bukan tak ada kaifiat, tapi nampak. Jadi Imam Nawawi mengulas hadis tu. Dia kata, tu bukan dia tempat. Tuhan dia bukan tempat. Tempat dan masa ni makhluk. Kalau Tuhan tu bertempat, lemahlah Tuhan. Ada tempat, berhajat pula pada tempat. Ya Imam Nawawi kata bukan tempat. Itu salah satu ulasan dia lah. Allah. Kita hadiah kan Fatihah lah. Ini kita ni yang ni pun dah meninggal dah orang yang ulama yang menterjemah kitab. Kitab ni lah, kitab ni banyaklah jasa dia tuan. Syekh Fahmi Zamzam. Saya pernah jumpa dia 2-3 kali lah. Orang dia memang cukup warak lah tuan. 5 waktu kat masjid. Tak semayang seorang-seorang. Warak. Orang dia warak. Alhamdulillah dapat jumpa dengan dia. Salam. Dapat ijazah pun dapat. Ijazah ammah pun dapat. Ijazah khas pun dapat. Dengan pengarang ni. Meninggal tahun 2021. Dia ada pondok dia dekat Derang. Mahat Derang tu tempat dia mengajar dulu. Tapi dia garang. Masa muda dia garang ni yang ada gambar belakang. Ada satu majlis masa tu baca qasidah. Kawan saya dah cerita, kawan saya belajar dengan dia. Tapi kawan saya tu pun meninggal. Ada budak menyembang, dia tengah baca qasidah burdah ni, adab dia tak boleh sembang. Kena duduk diam. Kali dia sembang, dia berdiri, pergi kat budak tu, tampak. Sekarang kuliah-kuliah dia jangan ada sembang. Memang cengih betul. Tapi bila dia dah berumur tu dia lembut sikit lah. Masa muda dulu garang. Mengaji kat India. Memang alim lah. Banyak jasa dia tuan. Kita hadiah Fatihah sekali untuk Imam Nawawi rahimahullah. Kali kedua kita hadiah Fatihah untuk dia. La hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. InsyaAllah kita pergi pada muka surat Muqaddimah Mu'allif tu. Terus itulah. Muka surat 1. Ni Muqaddimah Imam Nawawi sendiri ni. Ini saya pujilah pengarang, penterjemah ni pasal dia terjemah Muqaddimah. Mana-mana kitab pun, Muqaddimah pengarang ni kena terjemah. Jangan tinggal. Ada setengah pada cetakan tu dia tak terjemah Muqaddimah. Itu daripada hadis. Tu saya tak setuju lah. Pasal dalam Muqaddimah ni kita boleh tahu apa sebab
Dia karang kitab tersebut. Metod apa yang dia pakai, tak boleh buang mukadimah. Jadi kita baca ni berapa hari bulan ni? Berapa hari bulan? 20? 22. Tulis 22. Nanti tulis tarikh mula, tarikh khatam bila. 22 hari bulan 12 tahun 2024. Khatam tahun bila? 2030, insya-Allah 6 tahun. Kalau panjang umur. Kalau saya tak khatam lah. Kalau saya khatam, cari orang lain pula. Saya tak tahu. Kalau tuan-tuan khatam dulu, mati sebagai orang mengaji. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah muallif. Kita baca ni terus lah. Berkata Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mazhab dia Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang menentukan segala keputusan, yang berkuasa merubah segala sesuatu. Tuhan boleh ubah. Jadi kalau mengubah di Lauh Mahfuz tu boleh. Tu akidah kita kalau kita berdoa. Jadi kalau dah tulis di Lauh Mahfuz sekian-sekian, kita berdoa, ubah tu Lauh Mahfuz. Ilmu Tuhan tak berubah. Dia kata Lauh Mahfuz boleh berubah sebab dia tulisan. Pena tu makhluk. Sarful qalam tu dia boleh berubah. Tapi ilmu Tuhan boleh berubah. Ilmu Tuhan tak boleh berubah. Kita berdoa tu pun Tuhan yang cipta. Kita munajat tu Tuhan yang cipta. Tuhan tahu dah. Jangan kita etikad dia Tuhan tak tahu. Ada orang mengajak macam tu. Tuhan tak tahu. Bila orang tu berdoa baru Tuhan tahu. Itu salah tuan. Macam ada seorang sebut dulu. Dia kata qada ni, dia mengajak orang. Kata dia kata Tuhan ni dia cipta manusia, tapi dia tak menentukan siapa syurga siapa neraka. Dia tak menentukan. Mana ada terlepas pada qabdah. Segala apa yang jadi itu tentuan. Itu iradat dia panggil. Iradat Tuhan. Jadinya satu benda tu tidak terlepas daripada takluk qabdah. Takluk qabdah ni apa? Dalam genggaman Allah. Bila sebut genggaman, ikut pada Allah. Allah nak jadi. Allah Ta'ala tak nak jadi, tak jadi. Jadi mana boleh kalau kita kata Tuhan tu dia cipta, kemudian dia tak takhsis, dia tak tentukan. Tu salah tu kan, ahli sunnah. Tu Mu'tazilah. Etikad gitu Mu'tazilah. Ini merubah segala sesuatu selagi mana mungkin. Makhluk boleh. Ia mengatur pergantian siang dan malam supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan penglihatan mata hati yang tajam. Basirah panggil. Kita ada ainul basar, kemudian ada ainul basirah. Mata hati. Mata hati ni yang tajam lagi pada mata zahir. Mata hati dia telinga berdesing. Mata hati ni dia lagi tajam. Dia panggil ainul basirah. Itu yang lahir mukasyafat. Mata zahir ni dia tak betul kadang.
Mata hati. Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada siapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hamba. Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang pilihan. Dan kita masuk di kelompok orang-orang abrar, muttaqin. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada siapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Tuhan juga. Taufik itu apa? Quwwatu istita'ah, kekuatan untuk beramal, bagi taufik. Hidayah pula, hidayah tu petunjuk. Setengah orang dia hidayah ada dah, tahu, tapi dia taufik tak ada. Tak boleh beramal, tu masalah tu. Ya Allah, malas nak beramal, lihat. Kata tak pergi Mekah, pergi dah. Balik macam tu, malas. Tak ada taufik. Taufik tu quwwatu istita'ah dipanggil. Kekuatan supaya hamba tu boleh buat taat, susah payah dengan ibadat. Dengan ibadat ni dia bukan selesa tuan, dia susah. Nak bangkit tahajud bukan senang. Senang susah. Korban tidur. Bangun malam, pergi mandi, sembahyang. Kalau orang kata ibadat nak selesa tu bohong tau. Ibadat mesti masyaqqah. Ibadat yang selesa satu je, jimat. Itu selesa. Lepas tu sahabat tanya Nabi. Nabi kata dalam kemaluan kamu tu pun ada sedekah. Sahabat pelik. Ya ke? Ibadat apa kemaluan? Nabi kata kalau berzina pun dapat dosa. Dah kalau halal, takkan tak dapat pahala. Hak tu ibadah sedap. Yang tu sahaja. Yang lain puasa, zakat kena keluar duit. Haji, umrah kena keluar duit. Puasa bulan Ramadan tahan makan minum. Semayang kena korban TV. Duduk dalam kuliah, ada TV tak sedap. Sini. Dia tak ada istilah ibadat tu nak sedap-sedap, tak ada. Bohong kan cakap macam tu. Ibadat masih susah. Bangun malam payah, tinggal katil, pergi ambil wuduk semayang. Pilihan siapa? Pilihan Tuhan. Bukan kehendak diri kita, tak ada. Jadi dengan kudrat dan iradat Tuhan tu menjadikan kita duduk dalam majlis ni. Itu pilihan tu. Okay. Ya Allah. Kena cek lah kalau kita ibadat ni malas kenapa. Semak ni ya. Dia jadi tak boleh. Dia susah. Kalau kita pergi berjalan, pergi makan, sembang-sembang, pergi karaoke, makan kenduri, seronok. Tapi bila main tang ibadat, tang semayang, tang mengaji, dia tak boleh, nafsu tak suka. Dah? Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan al-abrar. Abrar ni apa? Orang yang baik-baik. Orang baik dia ada lagi satu panggil muqarrabin. Orang yang lagi rapat. Itu timbul istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Istilah. Itu kaedah. Baik bagi orang-orang yang biasa tu baik. Tapi bagi orang muqarrabin benda tu tak elok. Untuklah main bola, okey, tak apa, abrar. Ini bagi orang-orang yang rapat dengan Tuhan, tak nak dia. Sebab tak nak. Pasal dia teringat peristiwa Sayyidina Husain kena penggal kepala. Jadi dia tak nak. Bila main bola tu dia teringat pula peristiwa tak main. Contohlah, sayyiat tak baik untuk orang-orang yang rapat. Fiqh harus ya, boleh. Okay, ya. Dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat. Itu hakul yakin, hakikat.
Dia ada ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul, syariat, tarikat, hakikat, marifat. Ini bukan ilmu sesat tuan. Syariat semayang. Apa hakikat semayang? Hakikat semayang tu kau tak buat kemungkaran. Hakikat. Apa hakikat semayang? Jadi solatul daim. Sentiasa semayang. 24 jam semayang. Oh. Quran sebut istilah tu. Solatul daim. Sentiasalah dia tu semayang walaupun tak semayang. Oh, hakikat. Tembus lagi. Tu. Ilmu hakikat ke ilmu sesat. Tapi apa-apa pun mestilah pada jalan syariat. Dalam kitab tu dia sebut apa tu? Dia ada ilmu amal jawarih, kemudian dia ada amal qalbi, kemudian dia ada amal sir. Tiga. Amal jawarih, zohir kita, anggota. Semayang kita yang zohir, angkat takbir macam mana, rukuk macam mana, jawarih. Itu bincang dalam fiqh. Lagi satu dia amal qalbi, mazmumah, mahmudah, ikhlas, riya, semua. Itu qalbi. Tasawuf lah. Lagi satu amal dipanggil sir, muraqabah, musyahadah, makrifat. Situ. Amal qalbi, amal sir. Lepas jawarih, syariat. Amal jawarih dipanggil amal syariat. Jaga semayang, jaga wudu, jaga puasa, tak makan, tak minum. Okey. Betul amal qalbi. Dipanggil amal tariqah. Buang yang tak elok, takhalli. Lepas tu masuk yang benda-benda tahalli, masuk hak elok-elok. Ikhlas, kena buang riak, ujub, marah ke orang, dengki ke orang, menyampah ke orang. Saya pun ada benda tu. Kan ada. Lagi mana manusia ada, tuan. Berasa hati dengan orang ada, kan tak ada. Tapi cara kita nak pandang tu macam mana? Orang tu, orang komplain kita. Ni nak pandang macam mana orang tu? Tu dalam. Lepas tu dia takhalli pula, bagi elok. Masuk ikhlas, masuk sidik. Kan? Tak bohong, tak dusta. Tu makan masa. Ada setengah ulama dalam kitab Hikam kata, 20 tahun saya mujahadah nak buang riak. 20 tahun. Susah. Dalam. Lagi satu, timbul amal sir. Hak yang ni lah. Kalau timbul amal sir ni tuan, jadilah apa-apa pun kat dunia ni. Orang hina ke, orang tak suka ke. Dalam dia jalan. Dalam dia Allah. Allah. Tuhan. Kita siapa sakit hati dengan orang? Dalam hati. Ni sir tak ada. Zohir je Allah Akbar. Rajin tajuk, rajin puasa. Tapi dalam bawah karat. Sir dia tak terbuka. Pasal apa dia boleh, apa orang kata, kenapa dia senyum je? Orang senyum. Senyum lah Pak Haji. Senyum. Orang suka. Bila tahu orang keji dia, berasa hati, sakit hati. Sir dia tak jalan. Sir tu lah lahir muraqabah. Betul-betul kita perhati diri kita. Walaupun lisan kita ni tak berzikir tuan, tapi kalau ada muraqabah ni, dalam dia hidup. Duk. Ni kan cerita karut tuan. Jantung kita tu dia Allah tu. Duk Allah. Hakikat tu. Keluar nafas ni. Allah. Sampai satu tahap habis.
Tu ulama kata, setengah pada Arif Bilal mengatakan umur engkau tu dikira pada kadar nafas keluar masuk engkau. Tu ada zikir nafas tu. Bernafas tu zikir. Saja dunia ni tuan. Tu ada dalam kitab Kashful Rumah tu dia kata. Ulama tu pesan kata sekejap je dunia ni. Hang letih pun kejap je. Main surau kena korban kan. Sat je. Satu tahap esok tak ada dah. So, masuk kubur tak ada dah. Start je masuk liang lahat tak ada penat-penat dah. Tak ada lagi surau, pergi tahajud dah tak ada. Malaikat pun kata, rehat lah. Dah lah. Habis dah. Lah ni rehat. Cukuplah mujahadah dulu. Rehat tu tempat sana. Absyir bil jannah, malaikat tu akan datang. Dah, cukup. Nak macam tu lah patutnya. Akhir hidup kita macam tu. Kita duduk dalam liang lahat esok malaikat kata dah. Saya takutlah. Kan lega macam tu. Dalam gelak-gelak tu datang malaikat. Syurga. Rehatlah dulu banyak ada mujahadah. Duduk diam-diam. Tunggu kejap. Seronok lah. Sekejap ya tuan dunia ni. Habis nafas kita, habislah mujahadah. Tak ada apa. Tak? Habis nafas kita, tak ada nak pergi masjid, nak puasa sunat, nak pergi naik haji, naik umrah apa, tak ada. Masa tu, tatanazzalul malaika, ketika mana sakit tu, turunnya malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang jiwa yang tenang. Mu jangan takut, jangan sedih. Wa abashiru bil jannah. Kami bawa kabar gembira ke engkau syurga. Tapi sakit kejap nak tarik nyawa. Mujahadah ni waktu mujahadah dalam sufi lah ni. Dia pun pesan kat saya, waktu sekarang ni. Waktu kita tengah sihat ni. Waktu ni lah. Kita nak betul-betul putih nak suruh kita. Waktu ni lah. Mati esok tak ada dah. Habis dah. Cukup lah. Daripada kat kubur baru nak kena lagi takut kan. Dah dulu tak nak lawan nafsu sangat. Selamat datang ke neraka. Lagi aku. Kita nak macam tu. Biar malaikat tu ayat Quran saya baca tu. Masa tengah sakit tu tanazzalu jamak malaikat datang ramai nak sambut ni. Bagi khabar gembira tu saya takut dah. Ni kami datang ramai nak sambut hang ni. Kadang cerita yang orang Palestin yang budak tu kan mata dia, tahu tak video tu? Kan mata dia kata dia hidup lagi tapi dia kata aku dah tak nampak ayah aku dah. Dia kata aku nampak tempat yang cantik. Dia dah terbuka dah. Dan video viral tu kan dia sakit. Kita nak akhir hidup kita macam tu kan. Ni dok malah. Maya malah ibadat malah ikut je nafsu syahwat tu. Tu mati tak ada apa, tak ada kimah. Tak ada nilai kat sisi Tuhan, tak ada. Jahadu ni dunia pasal ni. Tuhan cipta nafsu supaya apa? Mana? Mujahadah tu waktu hidup je, waktu mati tak ada dah tuan. Tu ulama kata penat dunia je letih. Tahajud letih tu saya duk komen lah dengan ibadat ni. Saya duk komen lah. Sebab anak lah tak boleh. Tak boleh, bukan sebab anak. Hang tu sendiri. Tu. That. Mudah-mudahan kita bolehlah Tuhan buka ilmu hakikat ni. Sebelum kita mati. Kita dapat dah. Kita nampak dah. Alam barzah tu nampak. Boleh tak boleh tuan? Nampak alam barzah? Tak boleh pula. Rasulullah tu nampak dah. Sebelum kita nak lelap mata betul-betul nampak Nabi sekali. Jadi ya. Tu hakikat.
Aduh, ya Allah Tuhan. Saya kata kat saya Tidak dia, tidak engkau gurur kata Imam Ghazali. Kau dibohong dengan nafsu. Tak habis-habis dengan ilmu zahir kau. Berdebat sana, orang sana salah, orang sini salah, situ salah, sana salah. Semua ustaz dia nak komen. Habis macam tu lah. Diri dia berubah tak berubah? Tak berubah. Macam tu. Bohong. Bohong. Lahumul busyra fil hayati dunia kata Quran. Lahumul, mereka itu mendapat gembira di dunia lagi. Ulama tafsir jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Dunia lagi dia dah nampak dah. Ciri-ciri ahli syurga tu ada. Tuhan bagi kat dunia lagi. Ya, ayat Quran. Khabar gembira di dunia lagi dia dah dapat. Itu yang kita nak tuan. Itulah tujuan kita hidup tuan. Ibadat. Bukannya TikTok kan itu. Ibadat. Boleh bangun malam Allah. Orang dapat nikmat, orang tak dapat nikmat. Orang tu Tuhan bagi lebih, orang ni Tuhan bagi lebih. Kita tak ada asal dengki lah. Dia dapat nikmat, alhamdulillah. Allah yang bagi. Oh nak itu. Orang lain dapat ni, alhamdulillah. Tuhan ambil sesuatu pada kita, alhamdulillah. Hakikat. Dia dah sampai stesen tu. Semua yang terjadi di dunia ni, baik buruk keji apa, Allah. Kalau macam tu tuan, tenang hidup. Tak komplain dah. Kita lah ni banyak komplain. Kita tak tengok Tuhan bagi kat kita, kita komplain apa yang Allah tengok tu keluarga tu sedap ya, boleh ya, rumah besar. Tengok dah tak ada rumah. Komplain tu komplain dah tu. Komplain Tuhan. Tu hakikat. Oi, habis dah. Ya Allah. Dan dia kata itu, kepada siapa yang ia kasihi dari kalangan hamba-hambanya semua kaulah. Dan Tuhan pilih kita. Kita dapat sampai martabat ni, hakikat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifah. Syariat ni kapal. Tarikat tu lautan. Hakikat tu permata yang ada dalam laut kita dapat. Itu ulama mengatakan, jikalau kamu tahu apa yang kami dapat dalam perjalanan ahli tasawuf ni, percaya kamu akan bunuh kami. Sebab apa? Dia dah sampai tahap tenang. Dia sampai tahap itu. Dia tak tenang, serabut, tak habis-habis lah. Tu kata, tak habis perjalanan. Perjalanan kita tak habis lagi. Ada je benda kita komplain, kita apa dah tak habis dah. Tak habis. Kita nak jadi orang macam tu ke? 50 tahun, 60 tahun ke kita nak berubah? Pasal nafsu yang Tuhan redha tu mutmainnah aje. Hak lain tak ada tuan. Lawamah, amarah. Kalau mati dalam keadaan macam tu, harapkan Tuhan ampun je lah. Tapi kalau mutmainnah, ya ibadiyalladzi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, marilah balik kepada Tuhan. Pada khuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hamba. Baru Tuhan akui tu hamba. Mutmainnah. Apa tanda mutmainnah? Nombor 1, maksiat tak. Walaupun ada kecil-kecil, tapi hak besar-besar tak ada tuan. Habis. Itu salah satu. Allah Rabbi. Dah lah kau. Tak ada nak baca habis. Kita berhenti itu. Mukadimah dia pun panjang. Betul kata ulama dulu, mukadimah panjang. Mukadimah dia apa? Muka surat. Dekat 10 muka surat, 11 muka surat. Mukadimah sahaja. Lepas tu baru masuk bab ikhlas. Tu. Mudah-mudahan lah, pelan-pelan lah insyaAllah. Kita mula baca. Saya pula tak ada pen. 22 hari bulan 12 tahun 2024. Kita target khatam tahun 2030. 6 tahun lah insyaAllah.
Panjang lagi umur kan. Tak tahu boleh. Panjang lagi kan. Takkan mati dah, tak mati kot. Allah Rabbi karim. InsyaAllah. Allah mufta'alina wa ta'ala ilmi wa hifzi wal fahm. وما فتحت أنبياءك أولياءك عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم الفاتحة Subhanakallah bihamdika. Tak siapa nak jadi imam.